Mengapa orang Melayu marah dengan kekemat? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya nak ulas sikit pasal isu yang panas sekarang ni. Bukan nak buat panas, tapi nak rasionalkan suasana lah. Iaitu isu kekemat. Yang amat saya kesali ialah isu yang asalnya adalah isu stokin yang tertera kalimah Allah sudah hampir menjadi isu perkauman. Harap-harap kita boleh elakkanlah ya. Sepatutnya tak jadi macam itulah. Sepatutnya ianya adalah isu perasaan umat Islam yang rata-ratanya Melayu di negara ini yang terguris dengan kejadian tersebut dan melepaskan kemarahan kepada kekemat yang dianggap cuai. Kemudian Ketua Pemuda UMNO lah kelihatan, bukan saya tuduh dia, kelihatan mengambil kesempatan daripada isu ini dengan melancarkan kempen memboikot kekemat dan menuntut agar kekemat memohon maaf dengan meletakkan kain rentang dekat setiap premis perniagaan mereka tu, walaupun pihak pengurusan kekemat telah dengan serta-merta memohon maaf di atas kesilapan yang mereka kata tak sengaja lah. Ya. Tapi, kenapa orang Melayu terus dan makin marah dengan kekemat ni? Hak dia orang lah nak marah kan? Sebenarnya ada beberapa sebab kenapa orang Melayu marah dengan kekemat. Dan bukan semuanya yang marah ni berpendapat yang kekemat dengan sengaja membiarkan perkara itu berlaku. Saya tak rasa semua rasa kekemat ni salah, tapi dia orang ada sebab lain nak marah. Oh ya, sebelum saya teruskan ni, untuk pengetahuan semua, kekemat sudah pun didakwa di mahkamah dengan dakwaan yang berbunyi beginilah ya. Dakwaan terhadap kekemat di Mahkamah Shah Alam. Pertuduhan dia. KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd berniat dengan sengaja melukakan perasaan orang Islam dengan mempamerkan stokin bercetak kalimah Allah di rak pameran jualan yang telah dilihat seorang lelaki berusia 32 tahun, iaitu Firdaus Wong lah ya. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan kesalahan tersebut di mana kesalahan itu telah dilakukan hasil dari persubahatan mereka. Jadi perkara ni dah menjadi kes mahkamah. Tapi adakah orang Melayu, saya nak tanya, akan menerima keputusan mahkamah sekiranya pihak kekemat didapati bersalah dalam pertuduhan ni? Saya rasa tak. Kalau ada pun tak semua. Mungkin bukan semua, tapi saya rasa ramai yang akan terus memboikot kekemat. Betul tak? Tak tahulah. Sebaik saja saya baca berita tentang pertuduhan terhadap kekemat di Mahkamah Shah Alam tu, saya terus call lah rakan saya ya, yang senior lawyer dan tanya dia. Beliau berpendapat yang tuduhan tersebut sukar dibuktikan. Tuduhan dengan sengaja melukakan hati orang lain adalah tuduhan yang sangat sukar dibuktikan. Walaupun bukan mustahil, tapi memang susah nak buktikan orang tu memang ada niat nak lukakan hati orang lain. Pada saya, niat seseorang tu adalah hak Allah untuk mengetahuinya. Melainkan kita boleh buktikan tanpa sebarang keraguan. Jadi nak buktikan niat orang ni susah. Ya? Nak buktikan niat orang dengan sengaja nak melukakan hati orang lain ni susah. Ya? Dan nampaknya macam tuduhan ni dibuat sambil lewa macam nak melepaskan pula. Sebab nak buktikan tu susah. Ada juga pihak yang berpendapat yang tuduhan tersebut dibuat ke atas kekemat untuk meredakan keadaannya. Ada juga yang berpendapat yang tuduhan tersebut dengan sengaja dibuat sedemikian rupa supaya pihak kekemat dengan mudah membela diri mereka. Mereka berpendapat tuduhan dari aspek kecuaian tu lebih sesuai. Akan tetapi aspek kecuaian berkait rapat dengan garis panduan. Sekiranya tiada garis panduan yang memerlukan setiap item yang dijual oleh pihak ketiga di premis runcit, diperiksa atau dibelik dengan teliti satu persatu, maka tidak terdapat unsur kecuaian kat sini. Sekiranya terdapat garis panduan sedemikian rupa, maknanya garis panduan yang kena cek satu persatu tu, barulah kita boleh tuduh pekerja tu cuai. Tu ada dilema di sini. Saya rasa memang tak ada garis panduan macam tu lah. Tuan-tuan pernah beli spender tak? Spender lelaki. Spender lelaki dekat supermarket tu, kebanyakannya dijual dalam kotak. Ada kotak 3 lay, ada kotak 5 lay dan ada kadang-kadang ada kotak 6 lay dalam satu kotak atau satu packaging. Saya rasa pihak peruncit tak ada garis panduan dalaman mahupun daripada pihak berkuasa untuk periksa satu persatu surat dalam yang datang dalam satu pack berisi 6 lay tu. Kan? Mereka akan ambil daripada kotak besar tu dan mereka susun, dia tengok kotak dan susun atau display kat arah jalan. Tak betul.
Kalau saya silap, bagi tahu. Siapa yang kerja supermarket, tahulah. Saya dulu pernah kerja supermarket. Tapi tak, supermarket yang saya kerja tu tak jual suara dalam. Tapi saya tak pastilah. Ini bermakna, sekiranya terdapat kalimah Allah pada salah satu seluar dalam yang datang dengan 6 helai pada satu pack, maka sudah tentu pihak peruncit akan terlepas pandang. Ini juga bermakna, perkara yang sama boleh berlaku di mana-mana supermarket yang juga pada mana-mana produk yang serupa. Betul tak? Maknanya dia boleh berlaku pada Spender, boleh berlaku pada bra, boleh berlaku pada Maiden pun. Saya lebih berminat atau melihat isu ni daripada aspek pencegahan dan bukan hukuman. Hukuman tidak akan memastikan perkara seperti ini tidak berulang. Pencegahan atau garis panduan yang ketat dalam mempamerkan barang-barang untuk dijual saja boleh mencegah perkara ini dari berlaku lagi. Malangnya, saya rasa siasatan polis menjurus ke arah menyiasat sama ada terdapat unsur jenayah atau tidak. Itu saja. Itu tugas polis lah. Bukan tugas polis yang nak menyiasat setiap proses atau satu persatu daripada produk sampai ke kedai hinggalah ianya dipamerkan. Tapi yang jelas pada saya, yang lebih bersalah ialah pengilang atau pembekal tu. Tapi saya heran kenapa tuduhan tu hanya meletakkan pembekal tu sebagai bersubahat. Itu yang peliknya. Jadi pihak KPDN KK lah, saya rasa harus mengambil tanggungjawab atau mengambil inisiatif ni dan mengeluarkan garis panduan kepada setiap peruncit supaya benda ni tak berlaku lagi. Itu yang lebih penting. Sebab kalau setakat ambil hukum je tapi tak tukar garis panduan, benda ni akan berlaku lagi. Seperkara lagi ialah tentang faktanya lah, stoken tersebut dijual dan dibekalkan oleh pihak lain, iaitu pihak pembekal. Dan menurut pihak pembekal, mereka juga terlepas pandang sebab stoken-stoken tersebut bukan produk atau desain yang mereka order dari kilang negara China. Ya. Bukan produk dia orang order daripada negara China. Dalam hal ni, siasatan pihak polis harus dilakukan, adakah produk tersebut benar-benar datang daripada negara China? Kalau benar, kalau betul lah stoken itu daripada negara China, maka kes ini sudah menjadi kes antara negara. Kerajaan Malaysia harus membuat bantahan kepada negara China secara rasmi supaya tindakan boleh diambil terhadap pengilang di China yang membuat stoken-stoken tersebut. Pada masa yang sama, tindakan tegas juga harus dikenakan kepada pengeksport tersebut dan mengharamkan sebarang urusan import dari kilang atau pembekal dari China tersebut. Bukan kilang itu saja, malah pengharaman harus dikenakan terhadap semua syarikat yang berkaitan, yang kena-mengena dengan pembekal daripada China tu. Sama ada anak syarikat ke, bapa syarikat ke, tok nenek syarikat ke, semua kita ban. Itu baru betul. Ini tugas Menteri Luar. Tu jadi Tok Mat, take the initiative. Dalam lain perkataan, isu ini hendaklah ditangani daripada puncanya, the root of the problem. Yang pasti, puncanya bukan bermula daripada kekemat. Saya bukan nak defend kekemat, tapi saya kena berlaku adil dalam hal ni. Agak tak masuk akal lah kekemat dengan sengaja nak membangkitkan kemarahan umat Islam di Malaysia, walhal umat Islam di Malaysia merupakan majoriti pelanggan dia. Saya rasa semua orang Islam dan orang Melayu boleh hadam logik tersebut lah kan. Bukannya susah sangat nak hadam. Tapi kenapa kemarahan tetap ditujukan kepada kekemat sampai apabila kekemat mengambil tindakan undang-undang pun terhadap pembekal tu dan penjual stoken di Batu Pahat yang sewa rak kedai pun mereka dianggap main wayang. Maknanya wujud elemen syakwa sangka dekat sini tau. Bersangka buruk. Saya rasa perkara ni bukan lagi pasal siapa yang bersalah dan siapa yang bertanggungjawab. Analogi saya dalam hal ni ialah kucing jiran lah. Macam contohnya kita bagi kucing, neighbor kita, jiran kita berak dekat rumah kita. Bukan salah jiran tu, tapi salah kucing dia. Tapi sebagai tuan punya kucing, jiran kita mengambil tanggungjawab, meminta maaf lah. Sorry lah kucing saya berak rumah you. Dia datang, dia bersihkan tiap kucing tu, sorry lah. Kita selalunya lah, kita terima permohonan maaf sebab kita tahu kucing yang berak. Tapi kita katalah, lain kali sediakanlah tempat kucing berak kat rumah sendiri atau tak, lain kali kurung lah supaya tak terlepas. Itu saja. Kita terima permohonan maaf sebab kita tahu perkara tersebut bukan disengajakan. Atau kita terima permohonan maaf sebab kita dapat tahu jiran kita ada menyediakan tempat berak untuk kucing dia dan sentiasa kurung kucing dia. Tapi dah terlepas juga, nak buat macam mana? Kita terima permohonan maaf jiran kita sebab itu baru kali pertama. Saya melihat kes kekemat dalam konteks ini. Ini kesilapan mereka yang pertama. Memang pernah berlaku perkara seumpama ni di Malaysia, tapi bukan di kekemat.
Sebelum ni ianya berlaku di kedai DIY dan kedai lain, bukan kekemat. Jadi kita tak boleh menggunakan rangkap mereka dah banyak kali buat. Tak boleh. Mereka dah berkali-kali melakukannya. Tak boleh. Oh no. Kekemat dan DIY adalah dua entiti perniagaan yang berbeza dan dimiliki individu yang berbeza. Jadi kita tak boleh mengatakan mereka banyak kali tersilap. Ya? Mereka tu menunjuk kepada siapa? Kepada orang Cina. Tak boleh macam tu. Ya? Kepada orang bukan Islam. Tak boleh macam tu. Itu dah menjadi satu tuduhan berbaur perkauman. Out of context. Ya? Jadi kenapa orang Melayu masih boykot dan akan terus boykot kekemat? Daripada perspektif saya lah, pertamanya dari apa yang saya perhatikan di media sosial lah ya, tindakan untuk memboykot kekemat bukanlah semata-mata atas kempen Ketua Pemuda UMNO, akan tetapi sebagai tindak balas terhadap beberapa atau segelintir individu bukan Islam kaum Cina yang membuat komen-komen yang memperlekeh isu ni. Lagilah orang Melayu marah dan melepaskan geram kepada kekemat. Walhal orang Melayu bukan tak tahu yang salah tu kilang dah ni supplier tu, tapi dia orang lepaskan geram dekat kekemat. Keduanya, tindakan segelintir orang Cina yang langsung tak sensitif tentang isu ni yang bertindak balas dengan membuat pengumuman, jika orang Melayu boykot kekemat, kita akan sokong kekemat. Ini satu tindakan yang berbau provokasi. Relax lah, duduk diam-diam cukup lah, orang Melayu tengah marah. Bukankah ini mencurahkan lagi petrol kepada api yang sedang marak? Not smart. Jadi orang Melayu yang asalnya tak kisah nak boykot pun terus boykot. Ketiganya, pihak Persatuan atau Dewan Perniagaan Cina KL Selangor yang melatah mendesak supaya siasatan ke atas kekemat oleh pihak polis dihentikan pula. Lagilah orang Melayu marah. Ini sudah mengaitkan isu ni dengan perkauman, walhal ianya isu sensitiviti agama. Apa kebodoh Dewan Perniagaan Cina ni? Biarlah polis buat kerja mereka. Bangang. Keempatnya, apabila salah seorang dari ahli parlimen DAP mempersoalkan tindakan Ketua Pemuda UMNO dengan bertanya, adakah tindakan boykot akan dilakukan sekiranya orang yang buat silap itu supermarket orang Melayu? Apa punya bodoh punya soalan yang berbau perkauman ni? Lagilah orang Melayu marah. Kelimanya, apabila isu ni kecoh, maka terdapat laporan yang kekemat ni amat kurang ambil pekerja Melayu. Tapi kebanyakan pekerja adalah pekerja asing, daripada Bangladesh lah. Jadi dibandingkan dengan 7-Eleven. 7-Eleven banyak ambil local workers, especially orang Melayu. Pada pemerhatian saya, ini ada kebenarannya. Keenam, setelah serbuan di atas 80 premis kekemat dibuat di Johor, pihak berkuasa mendapati ada beberapa premis kekemat melanggar peraturan dengan menjual arak bercampur dengan minuman lain dalam satu peti sejuk. Ini menunjukkan seolah-olah mereka tak prihatin dengan pelanggan Islam yang mengunjungi premis mereka. Dan akhir sekali, kekemat didapati tidak mengambil barang-barang keluaran Bumiputera dalam banyak produknya walaupun majoriti pelanggannya adalah orang Melayu. Sikap saya selama ini adalah BMF atau Buy Muslim First. Melainkan kalau tak ada pilihan atau terdesak atau Muslim produk tu kualitinya jauh lebih rendah daripada apa yang saya harapkan. Jadi pada pendapat saya lah, walaupun tindakan boykot oleh orang Melayu terhadap kekemat banyak didorong oleh perasaan syak wasangka dan bukannya bukti kukuh, majoriti orang Melayu boleh berfikir dengan dan yang memang tak masuk akal lah ya, yang kekemat ni nak buat sesuatu dengan sengaja yang boleh menjahanamkan perniagaan dia. Itu pendirian saya. Pendapat saya lah, tindakan untuk terus memboykot kekemat bukan sekadar syak wasangka, akan tetapi atas sebab-sebab lain yang terpendam selama ini, dan memboykot kekemat hanyalah tindakan melepaskan geram dan alasan kekemat sengaja membiarkan stokin berkalimah Allah itu dijual hanya alasan untuk menyedapkan hati masing-masing saja. Akhir sekali, adakah saya memboykot kekemat? Secara rasmi saya tak boykot kekemat, melainkan mereka telah didapati bersalah dalam hal ini atau saya dapat bukti baru yang melangkau sebarang keraguan yang mereka sengaja melakukannya atau sengaja membiarkannya berlaku. Buat masa sekarang, saya rasa mereka tak sengaja. Kalau benar mereka sengaja, tindakan saya adalah lebih serius daripada hanya memboykot. Saya sendiri akan menjalankan kempen boykot kekemat. Tapi pada masa yang sama, saya memang mengelak dari masuk kekemat lah atas 6 sebab-sebab dekat atas tu. Bukan atas sebab mereka sengaja melukakan hati umat Islam atau dengan sengaja menjual stokin-stokin yang ada kalimah Allah. Saya rasa mereka tak sengaja. Sikap saya ialah boykot atau tidak itu hak individu. Tak perlu alasan pun kalau nak boykot. Bukannya salah dari segi undang pun. Tapi menyeru orang lain supaya boykot itu perkara lain.
Tapi janganlah menuduh pihak yang belum nak boykot ni sebagai tak pentingkan kesucian Islam lah, kafir lah, munafik lah, tak ada iman lah, label macam-macam. Itu dah keterlaluan. Ini soal perbezaan pendapat, bukan soal akidah. Setiap orang ada pandangan masing-masing dan janganlah melabel orang macam itu hanya kerana berbeza pendapat. Ini bukan isu berbeza akidah tau. Ini isu berbeza pendapat tentang keikhlasan kekemat dan pihak pengurusannya. Tak perlulah kita menyerang satu sama lain dan melabel pihak yang memaafkan kekemat kerana berpendapat ini adalah kesilapan yang tidak disengajakan. Itu hak mereka. Itu perspektif mereka. Apa pula pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Sila tinggalkan pendapat anda di ruang komen dan jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.